Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Ini kita cerita sikit pasal charger lah. Charger ni kita sebenarnya ada banyak function yang kita tak, mungkin semua orang tak guna lah. Saya pun memang guna untuk cas lipo, cas NMH, cas NCD je lah. So tapi paling banyak ialah cas lipo. So lipo 2S, lipo 3S. Okay, banyak yang tak tahu. Sebenarnya kita boleh juga gunakan charger ni walaupun di dalam hutan lah, tanpa ada AC power supply, tak payah cucuk plug. Kalau tuan-tuan tengok semua kat sini, kita boleh, ni dia punya input lah. Kalau kita nak tukar daripada AC wall, kita tak ada input. Dalam hutan mana ada kan, contoh itu kita boleh powerkan charger ni untuk charge benda-benda bateri lain, gunakan bateri kereta ataupun sebagainya, tapi kita kena ada konektor dah. So kat sini tulis DC 11 volt hingga 18 volt. So ini contoh konektor dah. Okay. Okay. Asalnya konektor ni dia datang macam ni lah. So ni asalnya dia akan tutup sepit di mana-mana bateri ataupun power supply. So positif, negatif, positif, and then dia datang macam ni. Ni saya tambah sendiri lah supaya saya senang untuk gunakan multipurpose, sebab dia datang dengan kepala ni saja. So, asalnya dia macam ni. Misalnya ini cucuk di bateri kereta ke bateri lori ke, sebab dia boleh support sampai 18 volt. Bateri lori mungkin 24 kot, tak boleh lah. So dia 11 hingga 18 je. So, kita ada power supply lain dalam hutan pakai bateri, ataupun pakai bateri lipo sendiri pun boleh. Dan ni 11 volt, tapi pakai yang besar lah. So cucuk, ambil bateri negatif, bolehlah charge bateri lain dalam hutan. So dalam ni hidup lah. Okay, sekarang ni kita tak nak cerita pasal tu. So kita cerita pasal function antara salah satu function dalam bateri charger ni lah. Kalau charger saya ni model C1XR daripada EV Peak brand dia, EV Peak. Tuan-tuan mungkin IMAX D6 charger ataupun sebagainya. Sekarang ni banyak lagi canggih. So kita try on dulu. Okay, tengok satu-satu function. Tahu nampak ke tak dalam screen tu, dalam kamera tak tahu. Okay, sekarang ni digital power. Apa maksud digital power ni? Okay, tak apa, saya put dulu digital power. PB bateri. PB ni bahasa Melayu dia plumbum lah. Plumbum ni kalau bahasa putih dia itu LED. LED tu kan pernah dengar kan, lead acid bateri kan, lead acid. So plumbum bateri ialah lead acid bateri lah. So PB bateri kita tengok balik, kita tengok lagi. Ada NCD, LFB, LFE, lithium ion, lipo. Ni kita setting, kita punya user setting lah. Nak charge berapa lama, charge sebagainya. So ada bateri IR. Ni itulah, ni internal resistance. Banyak lagi kita boleh check. Dan kita punya charger ni pun ada satu port untuk sensor sebenarnya kat sini. Dia pakai macam IC lah. Ada satu IC, saya tak ingat apa nama dia, tapi murah je. Boleh buat lah. Nanti saya akan tunjuk cara nak buat. Bateri IR resistant, bateri meter untuk voltmeter lah. Memory load, ni kita setting memory kita. Save digital power. Okay, digital power ni apa contoh ya? Digital power ni ialah power supply. Power supply, contoh kita tekan ke depan. Okay, kita power mode. Power mode dia ada beberapa setting voltage, 5 volt dan limit current, ataupun kalau kita ampere, darab, voltage bersamaan dengan wattage. P equals to IR, power equals to I IR pula, IV, power equals to I darab P.
So dapatlah per watt. So kalau 0.5 darab ni sama dengan 5 volt 2.5 watt. Kalau kita nak pakai charger yang 1 watt, kita naikkanlah dia punya ampere ni. So dia kuat ni, sebenarnya charger ni kuat. Lebih kuat daripada charger yang bateri kereta. Bateri kereta punya charger tu, dia tak silap saya, dia punya medium. Kalau kita charge sebagai medium, dia punya current setting dia sampai boleh 5 je, 5A. Dan biasanya normally kita tak akan charge sampai 5A lah. Kita orang akan pilih setting yang biar semalaman lah untuk charge bateri kereta. Tapi ni bukan untuk charge bateri kereta lah. Bateri kereta kena pakai PB je dia. Nak tunjuk power charger ni, dia boleh pergi sampai 10A. 10A 10A ni dah double pada kuantiti bateri kereta tu lah. Tapi mungkin kita kena pakai kabel yang lebih sesuai lah, lebih besar sikit. Tengok lah, kalau tak tahu ni support tak support kan. Kalau boleh support, tak panas, okey, tak cair, okey je. So 10A okey, kita nak berapa tadi? Okey, kita akan bagi power 1 watt. Kalau kita nak pakai 1 watt, 1 watt, sorry 5 watt lah. 1A darab 5 volt, so dapatlah 5 watt. Okey, bergantung pada aplikasi. Contoh 5, okey, kita boleh setting 5 volt sampai ke dia paling bawah ialah 5 volt lah. Paling atas 25 volt. Come on bro, kita boleh charge 6S. Takkanlah bateri kereta 12 volt tak boleh charge kan. Itu logik dia lah. Tapi dia kena pakai setting dia sekian lah, setting yang sekian. Okey, ni 25 volt, paling rendah 5 volt. Okey, saya nak bagi satu contoh lah, cara nak gunakan power supply ni lah. Kita panggil dia power supply. Okey, saya ada satu remote lah. Remote ni saya ada satu remote yang 6S ni satu je. Inilah saya punya remote untuk compete sebagainya lah. Saya dah beli dia punya receiver baru lah, kena tunggu lah. Dah sampai Maman tapi dah datang sini tak ambil lah kan. Dia boleh telemetri bateri voltage. Okey, kat sini bateri tak ada lah, tak ada bateri. So benda ni saya ada satu je. Kalau rosak benda ni saya susah lah saya. Tapi saya nak buktikan bahawa yang charger ni boleh jadi power supply, boleh jadi macam-macam. Tak apa, saya buat bukti. Apa yang saya buat ialah okey, kat sini setting 1A 5 volt 1A 5 volt 1A. Tapi penggunaan dia dia maksudnya kita limit current 1A je. Dia boleh supply, kalau kata barang yang kita supply tu nak sedut, perlu sedut sampai 2A, dia tak boleh bagi lah. Dia bagi 1A je. Dia limit, dia dah limiter. Tapi kalau barang tu dia perlukan 0.25A, dia akan bagi 0.25A lah. Dia takkan bagi 1A tu. So dia bergantung kepada berapa banyak orang tu perlukan. Kalau orang tu sedut laju, dia bagi laju, tapi paling maksimum 1A lah dia bagi. 5 volt memang maintain lah, 5 volt maintain, tapi ni 1A. Okay. Kat sini saya punya remote ni ada dia punya wattmeter sendiri. Dan kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya punya remote ni buat transmitter panggil. Buka. Yang buka ni. Okey. Dia boleh terima power supply, tak tahu nampak ke tak. Tapi saya baca 4.8 volt hingga 15 volt. Maksudnya bateri 3S pun boleh pakai kat sini. So dia ada positif negatif, boleh cabut lah. Okey. Tak ada bateri lah. Tak ada bateri. Tapi saya tak ada konektor yang direct macam ni lah. So saya ada jalan lain. Saya cucuk kat sini satu. Pastikan positif negatif betul lah. Merah belah kiri, negatif hitam belah kanan. So saya akan gunakan ni. Ni kabel yang ni, cucuk ke sini. Sebab saya dah buat universal, senang nak pakai apa pun senang. Cucuk. So merah ni, kita tag kat merah. Ni sekejap, saya masukkan dulu lah. Jadi dia selabut.
Ni nak angkat. Okey, masuk separuh tak apa. Ni hitam ni dekat. Jadi hitam lah. Mana kabel tu keluar. Tepik je. Okey. Okey, sekarang ni belum on lagi. Saya ada on. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab tak on lagi. Okey ya. Saya put on dulu. Saya on. So macam biasa lah, macam nak cas lipo. Tekan lama-lama. Okey, sekarang ni dah on. Tapi remote tak ada on lagi. Saya pun on remote. Hidup tak hidup? Hidup. So tadi saya buat setting 1A, betul tak? Sekarang ni saya punya charger, dia pakai 5 volt. 5 lebih sikit lah. Dia ada lah, dia punya regulator dia tu. Tapi dia punya permintaan dia hanyalah 0.24 je. Remote hidup tak? Kat remote ada voltage. Hidup, function. Kalau saya tak on saya punya remote control lah. Kalau saya on, boleh jalan lah, boleh main lah. Ada bateri tak? Tak ada. Alright, okay, habis. Kita off dulu. Boleh function lah, bukan tipu lah. Boleh function. Semua boleh. Tekan dulu, boleh setting lah. Tak bohong je. Ni, tak ada bateri. Okay, boleh tutup. Ni kita matikan lah. Alright. Okay, sekarang ni kita pergi kepada power bank lah, PB battery, lead acid battery. So kita setting, cari setting PB battery. Mana PB tadi? PB battery. So PB battery pula sama. Jadi kita ada, macam saya tak ada dia punya kepala bateri. So saya beli ni. Sama juga, saya beli ni kedai RM2 je ada jual. Tapi tak apa, ini kepala bateri senang. Kita nak kelak, sebab takkan nak kepit pakai ni kan. So kepit ni satu, sebab kita nak charge 2A je. 2A je paling kuat pun bateri. So tak perlu risau lah. Cuma kita kalau nak selamat kita kena tengok lah, maintain, jangan biar jangan biar gitu je, tengok supaya maintain safety lah. Okay, PB battery. So saya universal lah punya kabel tu, so boleh tutup semua. PB battery dia ada on ni, jangan dekat lah, nanti kan touching. So PB battery. Okay, PB charge dia ada mode dia, PB discharge. Okay, apa maksud 0.1A 12 volt 6P, apa maksud dia? Sama jugalah. Yang ni kita limiting current kita, berapa nak charge. Contoh kita nak charge berapa kita boleh pergi sebab charger kereta yang dijual di pasaran tu, dia boleh pergi biasa 5E lah. Untuk medium charger, medium dia tak panggil fast charger lah. Fast charger dia mungkin berapa A lagi tinggi lah. So medium charger ni 5A je, 5A. Dan dia ada satu lagi yang biasa orang guna ialah 2A lah. 2A tu biar charge malaman lah. Nampak? Dia boleh pergi 10A. Dia boleh pergi 10A. Ni paling 10A. Dia balik pada 0.1. So dia lagi halus, kita boleh setting. Kalau charger tu dia ada 5A, 2A, 5A, 2A. Ada dua pilihan je. Tak ada limit lah. Ni lagi boleh point 1. Dia punya skala dia boleh naik 1. Kalau charger tu mungkin antara 5.0 ataupun 2.0. Tu je. Ini lagi canggih lah kita punya charger. Tapi kabel mungkin nak kena ni lah. Cari yang elok sikit kalau nak charge yang besar-besar. Okay, kita pergi kepada setting. Apa maksud 6P ni? Okay, 6P ni ialah kita pergi kepada 1P dulu, senang nak faham kan. Kita pergi 1P. 1P tu kalau tuan-tuan tengok dekat bateri, lead acid bateri ni, dia sebut ada tank lah. Dia macam tempat isi air kan. Tempat isi air ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas kereta tu ada 6. Maknanya 1P tu dia macam lipo 3S.
3S maksudnya satu lipo tu 1S bersamaan dengan 3.7 ataupun 4.2 lah. 4.2 kita darab 3 dapatlah sekian. So 1P ni bersamaan 2.4 volt. Satu tangki air. Kalau atas kepala bateri tu ada 6 biji, maksudnya 2P. Kalau 2 ada 2P, 4.8 volt. 3 7.2, 4 9.6, 5P 12 volt. So 6P 14.4. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita enjin mati, bateri memang bateri kereta lah. Kalau enjin mati memang bateri kereta akan 12.4, 12.6 volt. Tapi apabila kita suka bacaan, bila bateri dah hidup, enjin kereta dah hidup, alternator akan charge bateri. Bila kita check voltage bateri, berapa bacaan dia? 14 lebih kan. Sebab apa dia lebih tinggi daripada tu bateri? Sebab dia perlu lebih tinggi daripada voltage bateri, sebab barulah dia boleh mengecas. Sebab voltage ni dia pergerakan daripada high potential energy kepada low potential energy. So bateri yang lemah akan dicas oleh voltage yang lebih tinggi sikit. Tapi 14 ni masih lagi boleh diterima lah oleh bateri. Memang setting kereta, bateri kereta macam tu lah. 14 tu boleh accept je. Alright. So sama juga yang saya connect dia ni, kepit je kat sini. Kepit ni nanti kalau saya nak charge, saya akan pastikan current saya tak on lagi. Kalau on ni touching ni jenuh saja. So pastikan jangan touching lah. Satu, pastikan current limit lah. Kita set pada 2 saja, 2A. Okey. Tapi sekadar itu sajalah, nanti saya cerita detail lah. Okey. Terima kasih semua. Harap faham lah apa yang saya cakap ni. Kalau tak faham nanti boleh tanyalah. Nanti saya akan terangkan balik yang apa yang saya dah lupa pernah cakap ni. Okey. Ni puji spontan lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Selamat puasa. Nanti kita jumpa dekat tempat main RC lah. Okay, see you.